daya. So paduan daya ni, untuk daya, so korang kena tahu dulu pasal daya. Apakah itu daya? So daya tu sama dengan F sama dengan MA. Okay, M tu adalah jisim, A tu adalah pecutan. Bermaksud kalau ada pecutan, kalau kita ada satu objek yang berjisim dan kita kenakan daya kepada objek berjisim tersebut, dia akan menghasilkan pecutan. Okey, dia akan menghasilkan pecutan. Dan pecutan itu bergantung kepada daya dan juga jisim yang dikenakan. Kerana hubungan dia adalah macam ni. So A adalah berkadar langsung dengan daya yang dikenakan, A juga berkadar songsang dengan jisim yang dikenakan. So maksudnya kalau kita kenakan daya yang tinggi, kita punya pecutan pun tinggilah. Tapi kalau kita punya berat tinggi, berat kita besar, kan, lagi berat, jisim kita besar, maka pecutan kita akan berkurang. Logik lah kan, kalau kamu tolak objek yang berat dalam bahasa kita lah, yang berjisim berat lah kan, berat, jadi dia akan lambat sikit lah. Kita tolak dia dengan kadar yang lambat compare tu objek yang berjisim ringan. Lebih kurang macam tu lah cerita dia. So paduan daya ni kita nak bincang macam mana boleh jadi macam tu. So dia ada beberapa situasi. Situasi pertama, bila kita ada satu objek tu tercengang je dekat atas meja gini lah kan. Okay, dia ada jisim macam tu. So adakah objek ni bergerak? Objek ini adalah pegun. Kalau objek itu pegun, bermaksud adakah dia mempunyai kelajuan? Kelajuan dia kosong. Jika kelajuan kosong, maka pecutan dia pun adalah kosong. Kalau pecutan kosong, jadi paduan daya dia pun adalah kosong. Sebab itulah dia dalam keadaan pegun. Okey, kemudian kita tengok pula pada satu objek, kalau dia bergerak dengan laju yang mala. Okey, so dia ada V dan V dia adalah mala. Mala tu maksudnya seragam lah. Seragam tu maksudnya dia sentiasa sama je daripada awal sampai akhir. Kalau 5 lah dia, sampai akhir hayat dia. Okey, katakanlah dia laju mala. Kalau laju dia adalah mala, dah tulis mala, nak tulis banyak kali, leceh. So jadi pecutan dia adalah kosong juga. Sebab apa? Pecutannya bergantung pada kelajuan. Kalau kelajuan tu ada perubahan, barulah ada pecutan. Jadi tak ada perubahan pada kelajuan, so pecutan adalah kosong. Bila pecutan kosong, so kita punya daya paduan pun adalah kosong. Bermaksud dia bergerak, cumanya tak ada daya paduan, tak ada pecutan lah. Tapi adakah dia mempunyai daya? Ada, cumanya daya dia adalah seimbang. Okey, itu kita akan tengok selepas ni. Yang ketiga adalah dia bergerak pada pecutan tertentu. Maksudnya V tu ada perubahan. Maksudnya mungkin awal 1, akhir dia 5, kan, ada perubahan. Jadi dia punya pecutan pun ada pecutan. Bila ada pecutan, ada paduan daya. Alright, so inilah dia berkenaan dengan paduan daya.